Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah Dr. Nick Azriman Abdul Rahman. Hari ini saya dan juga ahli kumpulan saya Carol Azmi bin Muhammad Kamil, nombor ID 258233. Ahli kumpulan saya Puan Saadiah binti Ahmed 258059, dan juga ahli kumpulan saya seterusnya Encik Hafizal As-Siddiq bin Datuk Abdul Halim 258226 akan membuat pembentangan video berkaitan dengan tugasan berkumpulan undang-undang dalam komunikasi. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada pengenalan. Kami memilih tajuk undang-undang cyber, yang mana undang cyber merupakan satu masalah yang semakin hari semakin, jika tidak dikawal, akan boleh memberi impak yang mudarat kepada negara. Jadi sebagai pengenalan, saya akan terangkan sedikit apa itu sebenarnya komunikasi. Komunikasi sebenarnya merupakan satu proses pertukaran idea, maklumat dan juga perasaan, yang mana proses ini akan melibatkan satu komunikasi. Di dalam komunikasi sebenarnya ada dua bahagian, iaitu linguistik dan juga bukan linguistik. Untuk linguistik, dia terbahagi kepada contoh-contohnya seperti percakapan, penulisan, bahasa isyarat, dan juga untuk bukan linguistik merupakan seperti contoh body language, tangan, pergerakan tangan, kaki, dan juga ekspresi muka. Jadi saya akan itu sebagai sedikit pengenalan. Jadi saya akan teruskan kepada isu berkaitan dengan undang-undang komunikasi yang saya khususkan kepada masalah jenayah cyber. Kalau kita semak semula pada kes-kes yang berlaku sejak kebelakangan ini, ia bukanlah baru. Semenjak penggunaan adanya telefon pintar, jadi isu-isu cyber ini berkaitan undang-undang memang sangat kerap berlaku, dan dia semakin meruncing dan menjadi-jadi. Jenayah di alam maya ini lebih mudah dan juga lebih cepat berlaku, kerana kebanyakan yang menggunakan alat telefon pintar ini merupakan golongan muda yang aktif menggunakan media sosial. Jadi contoh-contohnya seperti berlakunya penyebaran fitnah, maklumat yang tidak sah, tidak benar, belum sahih, itu contoh-contoh je lah. Juga seperti buli cyber. Ianya perlu dikawal selia dengan undang-undang, isu-isu berkaitan dengan undang-undang komunikasi ini. Saya telah mengambil satu contoh yang mana pada tahun 2019, yang ini dipetik daripada berita Awani, untuk tahun 2019, semenjak daripada Januari terdapat 5,000 kes aduan berkaitan dengan jenayah cyber yang telah berlaku di negara kita Malaysia ini. Jadi jenayah ini perlu ditangani dengan segera agar masalah ini tidak semakin jadi-jadi. Seterusnya saya terus kepada ahli kumpulan saya untuk membuat dalam sesi pembentangan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah badan yang bertanggungjawab menyelia, mengawal dan menguatkuasa undang-undang berkaitan dengan multimedia di Malaysia. Mereka diberi tanggungjawab dan peranan untuk mengawal keselamatan cyber di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Seksyen 4-1. Berdasarkan peruntukan Seksyen 16 kurungan 1 pula, Akta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia adalah berfungsi dan berperanan untuk memberi nasihat kepada Menteri mengenai dasar kebangsaan aktiviti komunikasi dan multimedia Malaysia, dan juga melaksanakan undang-undang komunikasi dan multimedia, dan mengawal segala perkara mengenai aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak diperuntukkan dalam undang-undang komunikasi. Jika kita lihat bagi Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, yang mana mengandungi 282 seksyen ini, diberikan kuasa kepada SKMM untuk mengekang sesuatu masalah yang berada di dalam
internet seperti masalah bully cyber, pornografi, menghantar virus, menyebar fitnah, berita palsu, bagi untuk mengelakkan dan juga melindungi pengguna daripada berlakunya salah faham ataupun penipuan, dan juga memberikan mereka perlindungan supaya tidak berlaku sebarang kesalahan yang informasi yang diberikan. Contohnya seperti kes-kes yang berlakunya adalah 10 tahun dahulu ataupun 5 tahun dahulu, tapi baru ditimbulkan sekarang dan menyatakan benda tu baru jadi hari ini, dan menyebabkan netizen berada dalam keadaan ketakutan, dan juga kesilapan itu boleh menyebabkan kehuru-hara dalam negara. Dan juga seperti sekarang yang banyak berlaku adalah seperti berlakunya penyelewengan dana, di mana kita boleh lihat sekarang kita banyak menggunakan perbankan daripada segi internet dan juga e-wallet yang digembar-gemburkan selamat, dan juga banyak berlakunya masalah di situ, di mana berlakunya identity theft ataupun pencurikan identiti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tak bertanggungjawab. Dan juga kalau kita tengok dalam laman sosial seperti Facebook, juga terdapat banyak berlaku masalah identity theft ataupun penyelewengan daripada segi membuat akaun palsu, di mana membuat satu akaun palsu dan menyatakan dia adalah seorang raja daripada Afrika dan meminta dana kepada mereka, dan ada yang ditipu dan juga mempercayai tipu itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka rasa boleh dapat, tapi akhirnya mereka hanyalah jadi salah seorang yang ditipu oleh scammer-scammer yang berada di dalam Malaysia sekarang lah. Sebab tu hari tu kita dapat lihat di mana pihak SKMM telah berjaya untuk menumpaskan sedikit makau. Okey, dengan itu kita sebagai pengguna sekarang perlulah berhati-hati dan juga mengikuti akta dan undang-undang yang diberikan oleh Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Saadia binti Ahmed, nombor matrik 258059. Okey, cadangan bagaimana undang-undang komunikasi dapat menangani masalah jenayah cyber. Okey, undang-undang merujuk kepada suatu norma dan sistem peraturan yang digunakan untuk mengawal tingkah laku sesebuah masyarakat. Undang-undang terdiri daripada hukuman dan siksaan mengikut sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh individu. Manakala cyber merujuk kepada satu perbuatan atau aktiviti komunikasi yang menggunakan komputer dan internet. Undang-undang cyber merujuk kepada peraturan dan hukuman yang berkaitan dengan aktiviti komunikasi melalui internet dengan menggunakan sesuatu peralatan komputer. Dalam sesebuah negara, kuasa amat penting dalam menentukan dasar dan peraturan terhadap sesuatu perkara. Dengan adanya kuasa, seseorang individu boleh membuat keputusan serta mengawal tingkah laku orang lain. Kuasa juga menyebabkan seseorang individu atau organisasi menjadi lebih kuat dan akan memperolehi kuasa melalui peruntukan undang-undang sesebuah negara. Kuasa juga amat diperlukan oleh Badan Pelaksanaan Keselamatan Cyber supaya peranan mereka lebih meluas dan boleh bertindak secara komprehensif dalam mengawal keselamatan cyber. Dengan adanya pihak berkuasa, pengguna yang menjalankan jenayah cyber akan berasa terancam kerana mereka akan dikenakan tindakan undang-undang jika disabitkan kesalahan. Pihak Polis Diraja Malaysia juga merupakan badan berkuasa yang bertanggungjawab bagi membantras jenayah cyber di Malaysia melalui peruntukan Akta Polis 1967. Berdasarkan akta berkenaan, di bawah Seksyen 20/3 terdapat 13 tugas utama PDRM yang disenaraikan. Berdasarkan peruntukan seksyen ini, pasukan PDRM mempunyai kuasa untuk menyiasat dan menangkap penjenayah cyber dengan menggunakan kaedah forensik digital melalui unit forensik PDRM. Di bawah forensik digital terdapat 4 unit, iaitu unit siasatan jenayah komputer, internet dan harta intelek, unit siasatan jenayah telekomunikasi, unit siasatan cakra optik dan unit pemantauan CCRC untuk memantau kegiatan orang awam mengenai penggunaan internet. Dengan wujudnya PDRM, kes-kes jenayah di cyber dapat dikurangkan daripada masa ke semasa. Tambahan pula Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dengan dunia yang bergerak pantas dan ideakan ICT di mana privasi seseorang tidak terjamin lagi. Segelintir syarikat tempatan atau orang yang tidak dipertanggungjawabkan sering menyalahgunakan data peribadi seseorang, terutamanya secara
komersial. Tujuan utama penggubalan akta ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam transaksi komersial dan termasuk transaksi dalam talian. Sebagai penutup, kesimpulannya, pengguna juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, menjadi lebih inovatif dan bertindak dengan cekap serta pantas terhadap sebarang ancaman cyber yang sedang dan akan berlaku. Pengguna boleh melayari sesawang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi mendapatkan informasi tentang jenayah cyber dan cara mengatasi jika telah tertipu di dalam talian. Sekian, terima kasih.